Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Saya rasa wabarakatuh. cukup berbangga hari ini, Tuan Haji, sebab saya dapat berjumpa dengan seorang idola lah, orang katakan. Sebab kita melihat bagaimana Haji membantu masyarakat di negeri Sabah ni. Jadi bila duduk sebelah Tuan Haji ni rasa macam Allah, kerjanya kita. Saya ni Tuan Haji buat program motivasi dengan budak-budak ni je lah. Itu je peringkat-peringkat saya. Banyak lagi yang perlu belajar lah daripada Tuan Haji. Cuma kan Tuan Haji, Ya. kehadiran saya pada hari ini sebenarnya pertama saya kita tanyalah apa kabar Tuan Haji. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Sehat ya Tuan Haji. Alhamdulillah. Jadi kita ni sebenarnya Tuan Haji mahu bertanyalah berkenaan dengan beberapa soalan. Ya. Contoh macam saya ni kan selalu terlibat dalam bidang pembangunan modal insan kanak-kanak, pelajar di peringkat universiti dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada beberapa soalan yang saya rasa macam mau jumpa Tuan Haji ni kena tanya dia ni macam tu kan. Jadi ini soalan pertama saya Tuan Haji kan. Ya. Contoh macam bolehkah Tuan Haji kongsikan sedikit latar belakang Tuan Haji sebab mungkin ramai yang belum mengenali Tuan Haji dan bagaimana Tuan Haji boleh terlibat dalam dunia politik secara aktif ni. Silakan Tuan Haji. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Tuan Fanan. Saya ni orang kampung, lahir di Papar. Orang Papar. Ya, kampung Nagapas. Di rumah, bukan di hospital. Bukan di hospital. Bidan kampung. Dan alhamdulillah saya keluarga memang daripada kampung. Kedua-dua ibu bapa tu memang orang Papar lah. Dan saya punya nenek-nenek ni di serata kawasan pantai barat Sabah ni lah. Termasuklah ada nenek yang tinggal di kampung Kuala. Oh, ada juga. Ya, dan saya pernah tinggal di sana bersama dengan nenek. Ya. Dan membesar di Sabah, kemudiannya mendapat pendidikan di luar negara. Saya di Amerika itu lebih kurang 9 tahun. Belajar di sana dan ya bukan kita bila kita belajar ni bukan hanya belajar dari segi pelajaran itu kan, tapi dari segi kehidupan. Dan kita melihat bagaimana negara yang begitu maju seperti Amerika Syarikat ini jadi model untuk dunia. Dan pada saya, bila saya balik semula ke Malaysia, saya memang suka tolong orang. Jadi terlibat dalam bidang NGO. Walaupun sebelum itu ada juga lah bidang profesional yang saya bekerja dalam bidang financial offshore di Labuan. Dan kemudiannya bersama dengan satu konglomerat besar juga lah ya, dalam bidang pelaburan. Dan bila saya masuk dalam bidang NGO ini, saya melihat kesusahan pada penduduk kita di Sabah lah. Dan saya merasa terpanggil untuk membantu dia orang. Jadi saya mulalah menolong. Mula apa yang kita mampu lah. Kita tolong dari segi outreach sampai kepada pedalaman negeri Sabah. Dan kita berusaha untuk membantu orang-orang ramai ini, tapi kita nampak ada had dia kepada bantuan yang boleh kita berikan. Kita boleh tolong sedikit-sedikit saja. Contohnya kalau ada kawasan yang di pedalaman itu orang susah, kita cuma boleh bantu bagi bakul makanan. Kita boleh outreach untuk contohnya kalau masa musim korban boleh buat korban. Masa bulan Ramadan buka puasa di kampung-kampung di pedalaman kan. Tapi kita tengok kehidupan dia orang serba daif. Dan selari dengan statistik yang kita baca lah bahawa di Sabah ini ada 8 daripada daerah termiskin di Malaysia adalah di negeri Sabah kan. Jadi bila kita tengok tu serba daif, saya pernah tengok rumah orang yang senang ada orang tinggal rumah macam ni. Sama macam tu sekali. Maksudnya saya bilang macam kandang kambing pun lagi bagus daripada. Allah. Jadi saya rasa menangis kita keluar dari air mata, macam mana mau tolong orang-orang ni kan. Tapi bila kita boleh bantu dalam 4 biji rumah di Kampung Atok di Paitan,
beberapa buah rumah di seluruh Sabah ni juga lah. Saya kata dia punya masalah ini lebih daripada hanya beberapa orang ini yang kita boleh bantu. Dia sistemik, satu yang perlu dibantu di peringkat yang lebih tinggi, iaitu dalam bidang politik. Sebab itu saya terlibat terlebih dahulu. Oh, gitu ceritanya ya. Kita cerita Dia dia. macam menarik tau, sebab kita faham ada dalam suatu tugas kita tu dia kadang-kadang ada batasan dia kan. Namun bila Tuan Haji kata bila masuk dalam bidang politik mungkin lebih banyak bimbingan, bantuan yang boleh kita berikan. Dan sebenarnya apa yang mendorong Tuan Haji untuk terjun ke dunia politik ni, sedangkan ramai di luar sana tu kan dia lagi selesa di luar politik untuk bantu orang kan. Tapi macam apa yang sebenarnya mendorong Tuan Haji untuk ni lah, macam tadi Tuan Haji nampak kesusahan dan sebagainya. Ada faktor lainkah yang menyebabkan mendorong tu? Ya, sudah tentu. Saya mungkin orang tahu juga latar belakang saya macam mana. Saya orang yang kuat dalam bidang agama. Sebelum saya memeluk agama Islam pun memang saya kuat juga dalam bidang agama. Dan bila memeluk agama Islam, lagilah saya mau ikut ajaran agama itu. Dan saya mendapati bahawa dalam ajaran agama saya, bahawa jihad yang tertinggi sekali, satu perjuangan yang tertinggi sekali dalam bidang agama ini sebenarnya ialah berkata benar kepada pemimpin yang zalim. Jadi daripada aspek agama itu sendiri pun, saya dalam agama lain pun macam tu juga. Dia tidak, kalau agama itu mengajarkan untuk berkhidmat kepada masyarakat, menjadi ejen kepada perubahan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia akan melihat bahawa penglibatannya itu hendaklah paling strategik yang dia boleh. Jadi saya melihat begitu, saya melihat bahawa ada perkara yang perlu dibetulkan. Agama saya pun menyuruhkan saya untuk membetulkan perkara yang tidak betul. Jadi ya, kita bolehlah kita betulkan yang kecil-kecil, yang banyak, yang tapi adakah itu yang maksima, impact yang saya boleh berikan kepada masyarakat, ataupun ada yang lebih besar lagi. Jadi pada saya cuba untuk membuat perubahan yang terbesar yang saya boleh. Dan perubahan yang terbesar itu ialah dalam bidang politik, mau tidak mau. Jadi Erdogan ada pernah berkata, dia bilang kalau orang-orang yang baik tidak masuk dalam bidang politik, maka yang ada dalam politik itu adalah orang-orang yang jahat. Betul. Jadi saya ingat saya terpanggil lah untuk tidak hanya berkata-kata di luar, atau berteriak-teriak di luar, atau buat apa juga di luar. Saya bilang kena masuk dalam dan berusaha untuk merubah secara lebih strategik. Dan saya sentiasa memohon kepada Allah SWT, kepada Tuhan, supaya jalan yang saya ambil ini adalah jalan yang dipimpin dan yang terbaik untuk saya dan juga untuk umat dan untuk negeri dan negara kita. Masya Allah, bila saya dengar tu kan saya rasa macam ia satu macam bagi suntikan motivasi untuk saya juga Tuan Haji sebenarnya, sebab mungkin ada juga orang, tidak ramai lah, tapi ada juga lah orang yang kenal saya lebih kepada bidang motivasi. Maksudnya setakat ini saya juga berpandangan macam tu Tuan Haji. Maksud saya adalah kita bukan mau bagi manfaat tu kepada satu pihak sahaja. Kalau contoh macam saya dipanggil ke pedalaman pun saya pergi Tuan Haji. Maknanya atas asbab apa? Kita mau bagi manfaat dengan anak-anak dan juga masyarakat. Cumanya Tuan Haji, bila kita, ini yang berkenaan dengan isu dan cabaran sudah ni. Ya. Bila kita sebut berkenaan dengan DUN Pantai Manis ni Tuan Haji ya. Banyak yang membayangkan kawasan ini adalah begitu strategik. So kalau bagi pandangan Tuan Haji sendiri, apakah isu terbesar yang perlu diberi perhatian di DUN Pantai Manis ni Tuan Haji? Ya, saya ingat di mana-mana juga di negeri Sabah ini yang terbesar untuk masyarakat yang terpinggir, yang terabai, yang miskin, itu kita kena tumpu kepada yang itu. Selain daripada isu yang terkena kepada semua orang, iaitu isu infrastruktur, isu jalan raya berlubang, isu air, isu elektrik, itu semua memang di Sabah ni wajib lah. Memang begitu itu rupanya. Wajib perlu buat perubahan. Tapi pada masa yang sama juga ada isu-isu yang kritikal, iaitu orang-orang miskin yang tidak ada rumah, yang mungkin tidak ada pekerjaan.
Jadi ini antara isu-isu yang saya ingat perlu untuk dilihat dan dibangunkan. Selain daripada isu secara, kalau seorang pemimpin dia tidak boleh melihat hanya kepada aspek pembangunan tertentu. Contohnya pembangunan fizikal semata-mata. Itu penting sebab contohnya orang kena cukup makan. Itu penting. Kena ada perubatan. Kena ada pendidikan, kena ada peluang pekerjaan. Itu semua penting. Tapi pada masa yang sama juga ialah aspek pembangunan rohani. Kan kita dalam rukun negara kita yang pertama sekali ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ini diberi perhatian ke tidak? Pada saya ini kalau tidak diberikan perhatian, maka kita akan melahirkan generasi orang-orang yang tidak takut pada Tuhan. Kan? Dan bila dia tidak takut kepada Tuhan, dia takut siapa lagi? Dia akan hanya berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia hanya akan berusaha untuk menghimpun kekayaan untuk dirinya, anak pinaknya. Orang lain dia tidak pedulikan. Jadi aspek saya ingat pembangunan itu kena holistik. Dia bukan hanya secara yang hanya melihat pada aspek-aspek tertentu saja. Okey, baik Tuan Haji. Jadi kalau contoh lah kan, Tuan Haji diberi peluang untuk mentadbirlah di Dun Pantai Manis ni. Contohnya lah kan, apa keutamaan utama yang Tuan Haji akan buat untuk pembangunan di Dun ni? Ya. Ya, kalau Pantai Manis ni pada saya, kita kena lihat beberapa fasa pembangunan. Kita tidak boleh hanya melihat short term. Okey. Short term, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, ada banyak perkara yang kita lihat perlu untuk diselesaikan secara immediate. Kita kena selesaikan secara immediate. Simple, benda yang simple. Contohnya longkang yang tersumbat. Longkang yang tersumbat itu kan buat penyakit. Betul. Nyamuk Aedes, orang demam denggi boleh mati. Ya, kalau tikus, segala ular, segala apa ada di situ. Kalau hujan pula banjir, masuk sampai ke rumah. Jadi itu benda-benda asas yang kena ditangani segera. Simple, kan susah pun senang. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh melihat hanya pada short term saja. Kita kena melihat kepada medium term apa yang kita mau bangunkan. Visi kita untuk jangka masa panjang apa dia. Itu semua kena dibangunkan. Adakah tidak orang berfikir bagaimana untuk memajukan, contohnya Pantai Manis itu sendiri. Pantai Manis satu yang sangat berpotensi. Ada satu pulau di situ yang merupakan global attraction. Pernah dijadikan tempat syuting untuk Survivor series yang merubah televisyen dunia. 30 minutes daripada Pantai Manis. Kenapa tidak dibangunkan jeti untuk sampai ke situ? Contohnya, mungkin ya kena buat feasibility study, kena buat impact assessment dan sebagainya. Tetapi itu merupakan perkara yang boleh kita bangunkan Pantai Manis ini menjadi satu yang global attraction. Masukkan dalam package pelancongan untuk negeri Sabah. Kan yang membangunkan bukan hanya pelancongan untuk Pantai Manis, tapi juga untuk seluruh negeri Sabah. Contohnya, betul. Because you have dalam Pantai Manis ni the best among the best lah. Apa dia panggil sunset punya observation kalau di pantai itu. Betul. Berkumpul orang di sana untuk melihat ini. Dan petang saya pun jogging situ. Ya, tapi orang-orang lokal saja yang dapat manfaat itu. Kenapa tidak dibangunkan untuk attraction kepada turis daripada seluruh dunia? Jadi kena ada long term, medium term dan short term, dan benda ni semua perlu dirancang dengan baik yang melibatkan consultation dengan locals. Maknanya kita merujuk kepada orang-orang tempatan. Apa pandangan mereka, apa cadangan mereka, didengar dan diberikan perhatian. Bangun bersama, jangan buat sendiri-sendiri. Sebab pemimpin ni di antara kekuatan kepimpinan Nabi Muhammad SAW contohnya ialah dia cukup banyak consultation. Dalam Quran tu amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka melaksanakan consultation, perbincangan untuk memastikan the best ideas come forward.
Saya ingat itu. Maksudnya budaya itu kena ubah dari segi kepimpinan itu bukan hanya sendiri-sendiri fikir, sendiri-sendiri buat, tapi kena melibatkan masyarakat. Dia lebih kepada manfaat yang boleh didapat berikan oleh masyarakat ni. Saya bukan dapat Haji, saya ada satu cerita lah Tuan Haji. Ya. Dia melibatkan berkenaan dengan manfaatnya sepanjang saya terlibat dalam pembangunan model insan dan juga melestarikan adab dan nilai dalam kalangan pelajar lah. Waktu tu saya mau pergi ke Sandakan Tuan Haji, di airport. Di airport Tuan Haji ya. Sampai di airport kan kita mau scan tempat satu, mau kita letak barang, kita mau scan dulu kan, masuk dalam ada polis akan tunggu dia double check kan. Okay, saya masuk, ada bunyi sikit lah, macam biasalah. Dia pun cek badan saya apa semua. Kemudian saya mau berjalan, berhenti. Tiba-tiba dia berhenti. Apa salahku? Gitu. Berhenti dia kata. Tiba-tiba dia peluk saya Tuan Haji. Dia peluk saya. Saya macam, apakah? Gitu kan. Dia peluk saya kan. Kemudian dia cakap, terima kasih cikgu sebab pernah bagi ceramah dengan saya pada tahun 2000 begini gitu. Saya macam, wow. Maksudnya Tuan Haji macam manfaat yang kita bagi itu kan sebenarnya dia akan memberikan satu impak yang sangat besar. Kalau itu baru kata-kata lisan, apatah lagi kalau contoh macam seperti mana Tuan Haji cakap tadi lah, pemimpin yang baik yang memikirkan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan tempat itulah. Cuma Tuan Haji, ini soalan yang orang kata dalam komen pun banyak juga tanyalah gitu kan. Ramai menganggap peti-peti kecil ni dia sukar bersaing dengan peti-peti yang besar. So macam mana Tuan Haji melihat cabaran ini dari sudut ialah strateginya, apatah lagi keuangannya? Silakan Tuan Haji. Ya, dalam proses demokrasi, keterlibatan kita dalam pilihan raya itu bergantung kepada ruang dan peluang yang ada pada kita. Pada saya, ruang dan peluang yang ada pada parti yang kecil sekalipun perlu dimanfaatkan. Dan rakyat perlu melihat, menilai, bukan hanya pada parti-parti, tapi melihat kepada calon-calon, kan? Apakah yang mau dibawa oleh calon itu? Saya melihat pada Parti Pejuang contohnya, Parti Pejuang ini bukan calang-calang penubuhnya. Penubuhnya ialah Tun Dr. Mahathir, seorang pemimpin yang memang diiktiraf di peringkat dunia. Kita tidak pernah, saya ingat, melihat pemimpin yang selama itu memerintah kerana umurnya panjang. Betul. Dan masih lagi saya baru berjumpa beliau beberapa hari yang lepas, 3 hari yang lepas. Usia sudah 100 lebih, tapi masih lagi dengan idealisme perjuangan. Konsisten. Tun Mahathir ini sangat konsisten. Walaupun dia sudah meninggalkan Parti Pejuang. Parti Pejuang sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, dan beliau juga seorang tokoh yang saya ingat mempunyai konsistensi, prinsip dan integriti dalam kepimimpinannya. Saya belajar banyak daripada dua-dua tokoh ini, dan saya ingat kita tidak mau melihat hanya pada masa ini, tetapi apa dia visi yang dibawa, apa dia bentuk kepimpinan yang akan diperjuangkan di masa akan datang. Dan kita mau melihat bahawa rakyat ini memilih dengan bijaksana, dan bahawa mereka boleh memilih mau meneruskan dengan keadaan yang ada ataupun untuk melakukan perubahan. Adakah yang sedia ada ini kita mau teruskan begitu saja, ataupun kita mau melihat bahawa di situ diberikan peluang kepada orang-orang baru, orang-orang yang mempunyai wawasan, orang-orang yang mempunyai keinginan untuk merubah apa yang ada, dan daripada situ kita akan melihat perubahan yang lebih besar lagi. Mungkin sekarang kecil, tapi politik ini bukan inilah. Dia untuk 5 tahun yang akan datang. Betul. Dan kemudian ni ada lagi 5 tahun akan datang. Jadi saya ingat begitu, ruang demokrasi yang ada kita gunakan sepenuhnya, dan itu adalah hak kita untuk memilih dan dipilih. Okey, baik Tuan Haji. Jadi kalau contoh macam zaman now, zaman now. Kita tengok ya, suasana politik sekarang ni
bagi saya lah Tuan Haji sebagai orang muda kan, kita nampak ramai dalam kalangan golongan-golongan muda ni semakin lesu melihat kepada kerenlah politik yang orang kata itu dan ini dan sebagainya kan, lebih-lebih lagi ke arah persepsi yang negatif. So bagaimana Tuan Haji bawa diri Tuan Haji ni untuk masuk dalam medan politik ini dengan cara yang bersih dan juga berprinsip ni Tuan Haji? Ya. Bersih dan berprinsip ini kita berpegang kepada panduan-panduan prinsip itulah. Maksudnya kita tidak akan menerima rasuah, tidak akan memberi rasuah. Kita menjalankan amanah dengan sepenuhnya, bekerja keras untuk menunaikan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Kita berikan komitmen kesungguhan apabila kita melaksanakan tanggungjawab kita. Dari mana peringkat juga kita dipilih itu. Dan kita juga mau melihat bagaimana kita boleh membina lebih banyak jaringan kawan-kawan dalam politik ini. Kita tidak mau membina musuh sebenarnya. Kalau boleh kita bekerjasama demi untuk membangunkan negeri dan negara. Kita bertanding 5 tahun. Okey, kita menang secara gentleman, kita laksanakan amanah. Kita kalah secara gentleman, kita bekerjasama juga untuk membangun negara. Kita jangan mempunyai busuk hati orang cakap kan. Faham. Bila kita kalah kita berdendam. Itu tidak akan membawa kebaikan kepada keseluruhannya. Jadi sepatutnya kita bekerjasama untuk membangun negara ini dan memainkan peranan kita. Kalau kita dalam pembangkang, kita jadi check and balance yang baik. Kalau kita di budak kerajaan, kita laksanakan amanah kita dengan yang terbaik. Satu daripada perkara yang mungkin akan merosakkan ialah apabila kita punya sikap kebencian itu, sikap kebencian yang antara satu sama lain, menyebabkan sampai kita tidak boleh bersatu ke depan. Jadi bagaimana kalau pemimpin yang boleh meraih semua kekuatan yang ada, walaupun dia daripada pembangkang contohnya, diraikan juga untuk membangunkan negara, dan pembangkang juga menyumbang kepada pembangunan negara. Bagaimana itu boleh berlaku? Alangkah baiknya kalau begitu. Dan ini memerlukan lebih ramai pemimpin yang punya sikap yang seperti itu. Kalau sikap pemimpin yang ada adalah sikap bermusuhan berpanjangan, saling cuba untuk menjatuhkan saja, bisa bila negara kita mau membangun? Yalah, dia macam kami lah kan, golongan-golongan muda ni nampak itu bergaduh dengan ini tuduh itu apa semua. Jadi ini di antara faktor dan sebenarnya anak muda ni makin lama makin dia lesu tengok benda-benda macam ni kan. Dia penat ini itu macam tu kan. Jadi Tuan Haji, bagaimana Tuan Haji melihat peranan generasi muda dalam politik tempatan, dan bagaimana Tuan Haji memikirkan setakat ini untuk tarik orang supaya orang kata memilih pemimpin yang baik? Ya, orang-orang muda ni kena diberikan kesedaran. Bagi yang belum lah, ada ramai di luar sana yang sudah sedar pun dan sedang memainkan peranan yang baik. Tetapi bagi yang belum sedar, ini perlu diberi kesedaran bahawa mereka ada kuasa. Setiap undi mereka itu dikira. Boleh jadi ada di Sabah ini yang dalam pilihan raya yang lepas 10 undi dia menang. Dia jadi wakil rakyat di situ. Hanya 10 undi. Jadi setiap undi counts. Setiap daripada undi anda akan dikira, dan anda menzalimi sebenarnya proses demokrasi ini dan amanah anda sebagai seorang hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini kalau anda tidak mengundi. Kerana kalau anda tidak mengundi orang yang baik, maka undi anda itu sebenarnya diberikan kepada orang yang tidak baik. Saya rasa itu satu nasihat juga tuh kan sebenarnya kan. Jadi kalau contohlah kan Tuan Haji, saya bagi peluang Tuan Haji menasihati pengundi-pengundi kita di Sabah ni khususnya. Agak-agak apa yang Tuan Haji ingin sampaikan? Mau nasihatlah pengundi-pengundi kita di Sabah ni, nak kisahlah golongan muda kah, golongan tua kah. Apa nasihat Tuan Haji rasanya untuk pengundi-pengundi kita? Siapa juga yang anda undi, itu adalah hak anda sebagai seorang pengundi dalam demokrasi ini. Betul. Kita yang berada di dalam kancah politik, kita akan berusaha untuk memberikan manifesto-manifesto contohnya, dan juga kita punya hala tuju. Jadi anda kena menilai berdasarkan kepada manifesto, hala tuju, berdasarkan kepada kita percaya ataupun tidak kepada calon tersebut, dan anda tunaikanlah hak anda, tunaikan
ambil peluang kuasa yang ada di tangan anda itu untuk mengundi calon yang terbaik untuk memimpin di masa depan. Baik, alhamdulillah. Saya rasa satu nasihat yang baik juga tu, maknanya kita memilih pemimpin yang baik. Saya suka bila Tuan Haji cakap pasal kata-kata Erdogan. Wah, maknanya kalau kita tidak penuhi dengan orang yang baik-baik, maka yang sebaliknya akan memenuhi tempat itulah. Jadi saya ucapkan terima kasih Tuan Haji sebab sudi meluangkan masa dengan saya. Saya ni cuma kita ni mencari tok-tok guru lah orang bilang kan untuk bimbing diri kita supaya kita lebih, orang kata, ikhlas dalam perjuangan. Kita bukan mengharapkan apa-apa. Contoh macam saya pun Tuan Haji, selalu saya cakap dengan diri saya berceramah ni bukan cari populariti, bukan mau cari mau jadi popular, tapi yang paling penting sekali adalah manfaat yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin bahawa Tuan Haji juga seperti itu bila kita tanya banyak soalan dan sebagainya. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama, dan mudah-mudahan lagi kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang lah. Mungkin saya akan datang lagi. Wah, gitu adalah. Saya akan datang lagi. Mungkin kita akan bawa lagi rakan-rakan yang lain untuk kita bertanya lah, kita bertukar pandangan dan sebagainya, supaya kita dapat nampak bahawa konsep bertukar pandangan itu sebenarnya lebih harmoni berbanding kita, orang kata, lebih ke arah yang negatif lah. Terima kasih Tuan Haji sekali lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam podcast yang akan datang lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.